Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Pokok Sena. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, butiran 040300. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, daripada pihak menteri, kawan saya ni. Apa perancangan kerajaan, kementerian, khususnya dalam aktiviti pendidikan di peringkat kanak-kanak ini dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Walaupun saya tahu bahawa ada yang menggunakan online, tetapi kesedaran ibu bapa itu untuk memastikan anak-anak mereka itu terus mengikuti pendidikan melalui sistem online ini agak berkurangan. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kepentingan kepada 00200 itu pembangunan komuniti ini ialah memberikan kesedaran kepada ibu bapa dalam menghadapi norma baru ini untuk memastikan supaya anak-anak mereka itu akan dapat terus mendapatkan pendidikan awal ini. Dan di samping juga apakah pendekatan yang dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya kepada bila suasana COVID ini ada ibu bapa yang bekerja, anak duduk di rumah jadi tak ada siapa nak pantau. Jadi akhirnya terabai pendidikan ini. Perlu ada satu kaedah bagaimana untuk memastikan kelangsungan pendidikan awal kanak-kanak ini akan dapat diteruskan. Kemudian butiran 050400 ini berkaitan dengan soal lampu jalan ni di kawasan luar bandar ni kurang. Pasal apa peruntukan ni kurang? Sedangkan yang saya difahamkan banyak permohonan-permohonan yang meminta lampu jalan di sebelah luar bandar, kampung-kampung, gelap, gelita dan sebagainya. Jadi adakah pihak kerajaan nak bagi tahu kata, tak apalah tinggallah dalam suasana gelap gulita. Jadi saya mohon kepada pihak kerajaan untuk bukan sekadar memberikan penjelasan, tetapi bagi saya bahawa untuk memberikan satu jaminan bahawa soal lampu jalan ini mesti diatasi segera. Ini dalam proses kita, walaupun ini Kementerian Pembangunan Luar Bandar, tapi dalam proses untuk kita nak membandarkan luar bandar ke arah untuk meningkatkan infrastruktur di perangkat kawasan luar bandar. Kemudian berkaitan dengan soal 00100 pendidikan kemahiran. Pendidikan kemahiran. Saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Apakah latihan-latihan kemahiran yang dijalankan di bawah kementerian ini selain daripada yang berlaku dalam peringkat KEDA, kolej-kolej KEDA dan sebagainya, dan apa lagi institusi-institusi yang ada di bawah kementerian, dan apakah jenis-jenis pendidikan kemahiran. Dan yang nak saya pastikan ialah apa program dalam suasana menghadapi pandemik COVID-19 ini ke arah untuk penjanaan pendapatan dan peluang pekerjaan dan penjanaan pendapatan kepada generasi baru yang ada pada hari ini, khusus jangka pendek yang dilakukan oleh mereka. Sila. Cepat. Saya merujuk kepada 050100 bertugas di luar negara. Dalam keadaan kita COVID-19 ini, saya tak nampak adanya lawatan ke luar negara. Kenapakah peruntukan itu bertambah berbanding tahun lepas? Terima kasih. Terima kasih. Rakan saya jadikan sebahagian daripada ucapan saya. Jadi saya minta penjelasan. Adakah perbincangan melalui Maya ni pun dikirakan naik kapal terbang? Naik kapal terbang juga. Sedangkan saya fikir tidak sewajarnya ini boleh berlaku. Jadi saya mohon penjelasan apa yang telah pun disebut oleh rakan saya daripada Ulu Langat. Kemudian soal pendidikan kemahiran juga berkaitan dengan 00611 Giat Mara. Giat Mara. Saya harus berikan pujian pengalaman saya dalam mengendalikan Majlis Pembangunan Kemahiran di peringkat Kementerian Sumber Manusia dulu. Giat Mara ini antara institusi kemahiran, latihan kemahiran yang sangat baik dalam membantu di kalangan generasi muda ini di kawasan luar bandar, khususnya kawasan-kawasan mereka yang berada dalam tahap kemiskinan yang sangat teruk. Tetapi yang penting kepada saya ialah saya nak dapatkan penjelasan daripada pihak kementerian, apakah program-program baru yang nak disesuaikan dengan pandemik COVID-19 ini supaya mereka yang dah habis dikena akan berhenti kerja dan sebagainya boleh menyertai latihan-latihan kemahiran jangka pendek ini untuk mereka masuk dalam sektor pekerjaan ataupun usahawan. Ini sangat-sangat penting. Dan saya fikir bahawa perlu diangkat ikon-ikon daripada latihan kemahiran
yang telah berjaya bukan sahaja di peringkat giat mara, tetapi di berbagai-bagai peringkat untuk membuktikan bahawa latihan kemahiran ini, TVET ini satu yang sangat baik yang boleh memberikan penghasilan pendapatan yang sangat lumayan. Saya teringat kepada seorang yang hanya mempunyai SKM 3 kalau tak silap saya dalam bidang gunting rambut, Menteri gunting rambut. Jadi daripada Negeri Sembilan dia telah berjaya membuka kedai gunting rambut dia 6 kedai gunting rambut dari Negeri Sembilan. Tapi bila kita tanya dia kata dia bercita-cita untuk nak wujudkan lagi, tambah lagi 3 lagi menjadi 9. Pasal apa? Pasal dia kata cukuplah Negeri Sembilan, dia kata. Jadi dia telah berjaya mendapatkan pendapatan yang sangat lumayan walaupun hanya dengan kerja dia gunting rambut. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu dijadikan ikon kepada generasi baru Malaysia ini untuk mereka melihat bahawa ini merupakan bidang kerjaya yang sangat baik untuk memberikan pendapatan pulangan yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sona.